Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kita dikemparkan lagi dengan seorang ahli parlimen. Ahli parlimen telah pun menyatakan dengan berani menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seakan-akan ada satu gerakan berani. Seakan-akan ada satu gerakan yang tidak lagi mempedulikan apa yang bakal terjadi kepada mereka, tapi hanya untuk memperjuangkan nasib rakyat di kawasan parlimen mereka. Ramai orang mengatakan bahawa mereka ini seperti sanggup menerima apa saja hukuman, sanggup menerima apa saja tindakan, bahkan sanggup menerima risiko terbesar dalam karier politik mereka. Sungguh pun dikenakan tindakan, mereka sanggup untuk melakukan perkara yang agak mustahil dilakukan, iaitu menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun demikian, selepas dua orang telah mengisytiharkan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, kali ini kita dapati ada satu perkara yang menakjubkan sebenarnya, iaitu selepas dua ahli parlimen bersatu menyokong Anwar Ibrahim, semua ini salah Muhyiddin. Ini satu persoalan yang besar yang patut kita kongsi bersama, kita rungkai bersama-sama. Benarkah dua ahli parlimen bersatu yang telah menyokong Anwar Ibrahim dengan berani dan sanggup mengambil risiko besar mempertaruhkan karier politik mereka kerana disebabkan oleh salah Muhyiddin? Hanya kira-kira 2 minggu selepas ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid daripada bersatu mengumumkan sokongan kepada kepimpinan Anwar Ibrahim pada 12 Oktober lalu, kini seorang lagi wakil rakyat parti itu telah pun berbuat demikian. Ahli parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman, adalah ahli parlimen terbaru yang telah dengan berani, gagah berani dan sanggup menanggung risiko keluar ahli parlimen kedua daripada Bersatu dan Perikatan Nasional yang telah pun mengumumkan pendirian menyokong Anwar. Ada netizen mengatakan bahawa inilah ahli parlimen yang benar-benar berjiwa rakyat. Mereka sanggup mereda api, mereda risiko besar semata-mata untuk mendahulukan rakyat mereka. Tidak jauh berbeza dengan Iskandar Zulkarnain yang memberi alasan perlukan peruntukan dan kesukaran dalam memberi khidmat kepada rakyat di kawasannya. Sebagai alasan mengalih sokongan kepada Anwar, Suhaili pula membangkitkan rintihan berterusan daripada pengundi dan keperluan mendesak untuk membantu mereka sebagai asas keputusan yang diambilnya ini. Tambahan lagi, menurut Suhaili, rakyat Labuan sudah lama merintih akibat berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi, selain masalah bekalan air dan elektrik yang berterusan berlarutan sejak hampir 15 tahun lalu tanpa seberang penyelesaian. Begitupun sama seperti Iskandar Zulkarnain, Suhaili juga mengumumkan beliau akan tetap setia taat kepada Parti Bersatu, selain ingin terus kekal menjadi ahli parti tersebut. Iskandar Zulkarnain sudah pun diberi surat tujuk sebab dalam hal ini. Dan dalam hal ini, Suhaili bersedia berdepan apa juga risiko dan tindakan disiplin daripada Bersatu. Menoleh ke belakang, keputusan Suhaili ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang amat mengejutkan. Kerana sudah beberapa kali kita mengulas atau menulis tentang perkara ini sejak 15 Oktober lalu lagi. 3 hari selepas Iskandar Zulkarnain mengumumkan sokongannya kepada Anwar Ibrahim. Dalam tulisan tersebut, Sabuddin Hussein pernah mengatakan, berdasarkan maklumat yang telah pun diperoleh oleh beliau, didapati isu peruntukan bukanlah cerita dongeng. Dan ia benar-benar merupakan hambatan yang meresahkan bagi ahli-ahli parlimen blok pembangkang ketika ini. Dengan itu dinyatakan, jika Perikatan Nasional terus keras hati dan degil untuk datang berbincang dengan kerajaan, saya dengan jelas menyebut bahawa
ada beberapa ahli parlimen lain lagi akan mengambil langkah sama seperti Iskandar Zulkarnain. Namun demikian, telahan dan ramalan itu seakan-akan tidak diambil berat oleh Perikatan Nasional. Bahkan mereka masih percaya bahwa ugutan seperti pemecatan, penggantungan keahlian, tindakan undang-undang, tindakan disiplin parti boleh menegah ahli-ahli parlimen ini daripada melakukan tindakan mengalih sokongan kepada kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya itu telah memakan diri, kerana tindakan seperti itu sudah tidak lagi dapat menegah ataupun dapat menghalang daripada mereka memperjuangkan hak rakyat dan keperluan rakyat di tempat mereka. Tulisan tentang perkara itu telah pun dinyatakan oleh Sabudin Hussein, dan anda boleh melihatnya dalam tulisan di sabudin.com. Jika saya pun boleh dapat maklumat berkenan, mustahil pemimpin Bersatu dan Perikatan Nasional tidak mengetahuinya, kata Sabudin. Dalam hal ini, Berikutan Perikatan Nasional semakin kini masih lagi keberatan, sehingga kini masih lagi keberatan, degil dan keras hati untuk datang berbincang dengan kerajaan. Bagi membincangkan soal peruntukan yang diperlukan itu, tindakan dua ahli parlimen ini tidak lain adalah Salah Muhyiddin sendiri. Selaku pengerusi Perikatan Nasional dan Ketua Blok Pembangkang, Muhyiddin harus membuang ego dan keras hatinya untuk gabungan itu datang berbincang dengan kerajaan. Demi kepentingan rakyat, Muhyiddin wajar mencontohi Anwar yang ketika mengetuai Pakatan Harapan dan menjadi Ketua Pembangkang telah sanggup datang bertemu Perdana Menteri pada waktu itu, iaitu Ismail Sabri Yaakob, sehingga terwujudnya MOU antara kerajaan dengan pembangkang. Disusuli dengan semua ahli parlimen pembangkang, akhirnya diberikan peruntukan tahunan bagi kawasan masing-masing. Jika Muhyiddin rasa malu, cukup atas kapasitinya sebagai Ketua Blok Pembangkang untuk beliau membuat kenyataan media saja berkenan dengannya, dan kemudian biarlah Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang mengadakan perbincangan dengan Fadila Yusof, timbalan Perdana Menteri yang diberi tugas oleh Anwar untuk menyelesaikan perkara tersebut. Malah Anwar pernah menyebut, hari ini selesai perbincangan dengan Fadila, esok peruntukan akan segera disalurkan, kata Anwar Ibrahim. Maka nak tunggu apa lagi? Lagi pula, sebarang usaha untuk menebuk atap dan menjatuhkan kerajaan sudah jadi perkara mustahil sekarang ini. Melainkan kena tunggu ketibaan PRU16 saja untuk berbuat demikian. Tetapi kenapa masih mahu diseksa ahli-ahli parlimen dengan kesengsaraan 4 tahun lagi menjalankan kewajipan tanpa peruntukan? Atas Muhyiddin atau Muhyiddin, tak kisah melihat lebih ramai lagi ahli parlimen Perikatan Nasional bertindak seperti Kuala Kangsar dan Labuan ini. Ditulis oleh sabudinhusin.com 30 Oktober tahun 2023. Sebelum kita berpisah, apa komen anda untuk isu kali ini? Benarkah tindakan dua ahli parlimen Bersatu menyokong Anwar Ibrahim semua ini salah Muhyiddin? Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.